Kalau kita sebut Zera, usahawan ini tentunya ada perkara-perkara ataupun peraturan yang perlu mereka patuhi untuk mempromosikan ataupun menjual produk mereka supaya tidak menipu pelanggan ataupun mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan ataupun produk mereka. Jadi kalau kita sebut dengan peraturan ini, tentunya ada penguatkuasaan perlu dilaksanakan. Penguatkuasaan dalam bidang usahawan ini ataupun urus niaga jual beli ini tentunya di bawah kuasa KPDNKK ataupun Kementerian Perdagangan dalam negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Dan sebenarnya kita fokus ke hari ini untuk kita wawarkan tentang sambutan ini, Hari Penguatkuasa KPDNKK yang dikata bermula hari ini dan acara kemuncaknya esok. Jadi kita bawakan orang kuatnya hari ini bersama kita yang berbahagia Datuk Roslan Mahayudin yang merupakan pengarah bahagian penguatkuasa KPDNKK. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Difahamkan bermula hari ini Datuk? Ya, hari ini merupakan 17 April. Merupakan tarikh tepatnya birthday bahagian penguatkuasa KPDNKK lah yang ke-45 tahun. Ya, 45 tahun. Jadi 45 tahun satu usia yang orang kata memang matang. Sudah berkemahiran lebih daripada matang saya rasa. Bagaimana pula agaknya mungkin kesedaran dari segi penguatkuasaan undang-undang oleh KPDNKK itu dalam kalangan rakyat Malaysia itu perlu ditingkatkan lagi. Ya, betul. Kita lihat kebanyakan masyarakat peniaga di Malaysia ni masih lagi belum sedar tentang beberapa undang-undang dan juga bagaimana betapa perlunya mereka menghormati hak-hak pengguna. Betul. Jadi kedua-dua bahagian ni iaitu pematuhan undang-undang oleh pihak peniaga dan juga menghormati hak-hak pengguna ni penting dalam memastikan kesejahteraan dalam dunia perdagangan di negara kita ini. Jadi untuk sambutan kali ini bagaimana pula? Adakah ialah 45 tahun usia yang cukup kita boleh katakan kagum? Untuk sambutan kali ini bagaimana pula pengisiannya ataupun berbanding daripada sambutan-sambutan yang lepas? Ya, kita lihat 45 tahun ini merupakan satu tarikh yang ataupun satu tempoh yang agak lama. Kita kalau nak ikutkan, kalau mengimbau kembali penubuhan bahagian penguatkuasa kementerian ini 45 tahun yang lalu, tujuan asal penubuhannya cuma untuk mengatasi masalah inflasi ketika itu. Ketika itu kadar inflasi negara kita mencecah sehingga 15 hingga 18% berbanding dengan keadaan sekarang tak sampai jumlah sebanyak itulah. Jadi kami ketika itu berbekalkan pegawai kira-kira dalam 7 hingga 12 orang sahaja, dan sekarang ini kita dah mendapat staffing sehingga 2,600 orang pegawai seluruh negara. Jadi banyak perkara lah yang telah kami lakukan dalam memastikan macam mana kami boleh berkembang, macam mana peranan kami dalam dunia perdagangan, dunia perlindungan pengguna dan sebagainya. Kalau bercakap tentang untuk sambutan ini, esoknya acara kemuncaknya akan ada di Maktab Penjara Kajang dan menerapkan tema untuk tahun ini menjunjung aspirasi negara. Pemilihan tema itu sendiri, Datuk. Ya, kita lihat bahawa memandangkan kami dah lama 45 tahun. Jadi kami sedar bahawa apa yang kami buat selama ini adalah menjunjung apa jua perancangan yang dibuat oleh kerajaan. Misalnya kerajaan bertekad untuk menangani kos sara hidup. Jadi pegawai kami, anggota-anggota kami semua bergerak ke arah untuk memastikan contohnya barang tidak dijual dengan begitu mahal, peniaga-peniaga tidak mengambil kesempatan untuk menipu pengguna, dan dalam masa yang sama kami sedar bahawa kalau ada di kalangan pengguna yang masih lagi lemah, yang tidak lagi menyedari tentang hak-hak mereka sebagai pengguna, kita bangkitkan semua ini kesedaran. Jadi di situ kita mendukung apa juga perancangan aspirasi kerajaan dan kami ada di belakang. Kami turut membantu kerajaan misalnya dalam memastikan apabila GST diperkenalkan pada tahun 2015 bahawa peniaga-peniaga tidak mengambil kesempatan dan tidak menekan rakyat ataupun pengguna secara keseluruhannya. Jadi di situlah kami menganggap bahawa kami berperanan dan sehingga kini kami menjunjung apa juga cita-cita ataupun perancangan ataupun aspirasi negara. Baik, bermula hari ini dan kemuncaknya esok, mungkin apa acara yang telah pun disusun atur oleh KPDNKK untuk hari penguatkuasa ini? Kami sebenarnya sebagai
sambutan biasalah kebanyakan jabatan laksanakan. Kita akan laksanakan pelbagai program misalnya program-program berbentuk kecil, berbentuk kerohanian, sukan, sosial, komuniti, dan esoknya kami akan ada acara kemuncak dengan perhimpunan beramai-ramai anggota penguatkuasa di Maktab Penjara Kajang. Perhimpunan tersebut akan diketuai oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan dituruti dengan pegawai-pegawai kanan di Kebidan KK itu sendiri seperti ketua usahanya, timbalan-timbalan ketua usaha dan ketua-ketua jabatan di bawah Kebidan KK. Jadi di situ kami akan melaksanakan pembarisan yang dianggotai oleh seramai 1,200 orang anggota penguatkuasa. Kami ada pertunjukan pentomen, kami ada penyampaian anugerah-anugerah, kecermangan penguatkuasaan dan juga pelbagai anugerah lagi, dan tidak lupa kami juga memberi sumbangan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Misalnya ada di kalangan anggota kami yang telah pun pergi ketika menjalankan tugas. Untuk tahun lepas seramai 2 orang kami turut menyampaikan sumbangan kepada balu-balu mereka lah. Jadi di situ kami mengambil kesempatan dalam sambutan ini. Maknanya warga KPDNKK punya hak itu juga dipertahankan juga lah. Menghargai jasa pegawai KPDNKK itu sendiri. Kalau kita lihat 45 tahun itu jasa jangka masa yang saya katakan tadi cukup matang kan. Jadi bagaimana melihat Datuk melihat kesedaran masyarakat tentang peranan juga tanggungjawab khusus dalam bahagian penguatkuasaan KPDNKK sendiri? Di masyarakat kita ni, untuk memastikan kesejahteraan dalam masyarakat kita khususnya dalam bidang perniagaan dan perdagangan, perlu wujud kerjasama di antara dua pihak ini. Pertamanya pihak peniaga, yang keduanya pihak pengguna, dan sudah tentunya kami sebagai boleh kami anggap pihak ketiga lah, di pihak kerajaan untuk memastikan kedua-dua pihak ini saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Misalnya peniaga-peniaga, mereka perlu tahu tanggungjawab mereka, perlu tahu apakah undang-undang dan peraturan, bagaimana mereka perlu menghormati hak-hak pengguna. Jangan mereka just ataupun semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dalam tempoh yang pendek, dalam masa yang singkat, dengan bermodalkan orang kata kecil, nakkan untungnya lebih, dengan untungnya banyak, dengan untung cepat, dengan mengenai pengguna ataupun menipu pengguna. Jadi undang-undang tidak membenarkan ini. Kami selaku anggota penguatkuasa sudah tentu kami akan menguatkuasakan apa juga undang-undang dan peraturan yang ada. Jadi di pihak pengguna pula, jangan mereka sentiasa membenarkan diri mereka lemah. Mereka tidak tahu apakah seharusnya mereka lakukan kalau mereka menghadapi situasi mereka ditipu. Di setengah-setengah negara kebanyakan kita tengok pengguna sana, mereka tahu macam mana nak bertindak jikalau mereka ditipu, jikalau mereka menghadapi sesuatu barang itu harganya mahal. Jadi mereka tahu macam mana nak bertindak. Jangan seperti di negara kita, kebanyakan pengguna di sini mereka bukan sekat tidak mengetahui, mereka akan menuding jari kepada pihak yang ketiga, iaitu kami lah. Dia kata kami tak buat kerja. Kenapa membiarkan harga barang naik? Kenapa membiarkan bekalan tidak cukup misalnya? Jadi begitulah situasi pengguna di negara kita lah. Jadi kita nak supaya mereka faham. Misalnya contoh yang paling mudah lah, kalau sesuatu barang yang harganya mahal, tindakan yang paling mudah adalah pakat beramai-ramai, jangan membeli sebentar produk yang berkenaan. Jadi kalau kita tahu lumrah orang kata di dunia ni demand dan supply, kalau satu barangan itu menjadi isu dipulau oleh pengguna, sudah tentu satu ketika nanti harganya akan jatuh balik. Kalau tadi Datuk ada kongsikan setiap hari ada saja cabarannya menghadapi karena pengguna. Kerana semua rakyat Malaysia, setiap individu rakyat Malaysia bukan seorang pengguna. Jadi begitu ramai, jadi setiap hari ada saja aduan, juga melakukan serbuan dan penguatkuasaan. Bagaimana pegawai penguatkuasa KPDNKK itu sendiri menghadapi perkara-perkara ini setiap hari, menyelesaikannya? KPDNKK menerima aduan dalam average
lebih kurang antara 10 hingga 12,000 sebulan. Sebulan. Jadi dan kes yang kami hasilkan untuk tahun lepas sekitar 10,000 hingga 11,000 kes. Kes yang diambil lah. Jadi kita menganggap ini satu tugas. Ini tugas yang perlu kami hadapi kerana ataupun aduan yang diadukan oleh pengguna ataupun sesiapa juga lah, kami akan layani, kami akan tangani, ambil tindakan sesegeranya mungkin. Aduannya ialah adanya sehingga semudah-mudahnya, misalnya aduan pengguna, maaf saya, misalnya aduan menyatakan bahawa peniaga tidak meletakkan tanda harga, itu aduan yang paling mudah lah. Kami akan terus pergi kepada penemis-penemis yang diadukan di mana peniaga yang dikatakan tidak meletakkan tanda harga tadi. Approach pertama kami biasanya kami akan beri nasihat, beri amaran, dan kalau kami akan datang melawat dalam masa terdekat atau kalau masih lagi tidak mematuhi, kami akan ambil tindakan ke atas juga. Ada juga aduan-aduan yang sukar lah. Jadi aduan yang memerlukan kami memikir macam mana misalnya nak selesaikan masalah yang dihadapi dalam sewa beli, pinjaman kredit dan sebagainya. Itu aduan yang sukar yang kami hadapi dan kami terpaksa juga menghadapinya. Itu cabarannya tu pun ialah setiap hari ada saja perkara baru yang dihadapi ataupun perlu berdepan dengan KPDN KK. Apapun sekali lagi terima kasih Dato' Muhammad Ruslan Mahyudin, pengarah bahagian penguatkuasa KPDN KK. Kita ucapkan selamat hari penguatkuasa yang ke-45 dan juga kita harapkan agar promo sikit. Walaupun ini antara ini yang tahun-tahun lepas punya lah, yang tahun-tahun sudah. Yang sekarang punya. Yang ke-45. Berlangsung di Maktab Penjara Kajang esoknya. Menjunjung aspirasi negara.